jalan basah, maybe lepas hujan lebat. So ni dia punya papan tanda lah. Rasa dah masuk. Ha? Apa dia? Rasa dah masuk. Apa dia? Kenapa tak masuk? Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita hanya membuat topik santai saja, iaitu berkaitan dengan dunia paranormal di Malaysia. So ini adalah FJ claim siap-siap bahawa ini adalah pandangan dan pendapat FJ semata-mata berdasarkan pengalaman FJ daripada kecil sehingga besar, apa yang FJ nampak tentang dunia paranormal di Malaysia. Bagi generasi baru mungkin mereka tidak mengetahui bagaimana wujudnya akan konten-konten paranormal sekarang ini di Malaysia sebab ianya telah tersebar luas, termasuklah diri FJ. Tetapi FJ bukanlah orang yang melibatkan diri dengan paranormal sepenuhnya sebab FJ lebih kepada ke arah membuat video untuk jurnalis lah, untuk membuat review berkaitan dengan sesuatu tempat seram ataupun jalan seram lah lebih utama, untuk melihat akan kisah-kisah sama ada kisah yang diceritakan itu benar atau tidak. So pada awalnya di Malaysia, okay, seperti yang semua sedia maklum bahawa mulai bertapaknya video paranormal pada ketika itu adalah video, kalau korang kenal lah, iaitu Uncle Seekers. So sekarang ni Uncle Seekers ni AJ pun tak tahu dia berada di mana, tapi difahamkan bahawa beliau telah ditangkap atas faktor-faktor tertentu kerana mengkritik, kalau tak silap FJ adalah Sultan Johor lah. Jadi tak tahu dia berada di mana sekarang, tapi pada ketika video tersebut dikeluarkan antara tahun 2005 hingga 2007 kalau tak silap, waktu tu konten untuk rancangan Uncle Seekers tu sangatlah meletup dan booming. Okay, seperti semua sedia maklum bahawa waktu tu rancangan tu di NTV7. Sekarang ni produksi NTV7 pun dah tak ada dah, rancangan NTV7 dah tak ada. Waktu tu memang dapat rating yang nombor 1 lah, dan dia adalah antara konten yang paranormal pertama lah boleh dikatakan di Malaysia ni. Tetapi sebelum Uncle Seekers tu bawa konsep tu di Malaysia, sebenarnya konsep ni dah ada di Indonesia. So FJ macam FJ cakap, waktu FJ kecil FJ dah tengok dah rancangan-rancangan seperti Uncle Seekers tu, iaitu rancangan berkaitan dengan dunia paranormal ni. Dan di Indonesia punya rancangan, contohnya kalau tak silap FJ, dia punya tajuk dia Gen Tayangan. Okay, Gen Tayangan, lepas tu Uka-Uka dan sebagainya. Yang itu lagi hebat lah berbanding dengan Malaysia. So waktu Uncle Seekers tu bawa konsep yang baru itu di Malaysia, waktu tu ramai jugalah yang kritik berkaitan dengan konten paranormal di Malaysia. Sebab waktu tu Uncle Seekers ni dia bawa konsep yang macam guna peralatan moden dan sebagainya kan. Waktu tu guna suhu apa semua. So waktu tu kita orang Malaysia tak biasa dengan perkara tersebut, dan ramailah orang kritik akan video. Tapi ramai orang tengok kan akan konten tersebut sebab tak ada orang buat di Malaysia. Jadi benda tu dapat sambutan yang menggalakkan lah daripada rakyat Malaysia ketika itu. Cumanya waktu tu tiada media sosial yang orang boleh kritik dan sebagainya. Jadi orang kritik tu mungkin produksi Seekers tu sendiri tak tahu akan kritikan yang diorang terima berkaitan dengan dunia paranormal. Tapi waktu tu menggemparkan lah akan konsep yang dibawa. Tapi sebenarnya konsep tu kita bawa daripada negara luar ke dalam Malaysia. Cumanya Uncle Seekers ni memang dia banyak lah buat kajian berkaitan dengan alam gaib. So mungkin orang tak kenal dia, mungkin orang anggap dia ni adalah orang yang biasa-biasa saja, yang mungkin orang yang konten publisher apa semua macam tu. Tapi sebenarnya dia ni orang yang ada ilmu berkaitan dengan tentang paranormal. Ada satu dialog tu berkaitan dengan dia bertelagah dengan, tak silap, Dr. Fadilah Kamsah. Dan waktu itu Dr. Fadilah Kamsah ni pun rating dia sangat tinggi. Dia punya orang kata pengikut dan sebagainya, populariti dan sebagainya. Waktu tu bertelagah antara Uncle Seekers dan juga Dr. Fadilah Kamsah ni. Tapi waktu tu orang anggap bahawa perdebatan tersebut dimenangi oleh Dr. Fadilah Kamsah, di mana Dr. Fadilah Kamsah kata tak ada hantu, yang ada dalam Al-Quran hanyalah jin dan juga syaitan. Hantu itu tak ada. Tapi mungkin lah FJ tak tahulah apa yang dimaksudkan oleh Uncle Seekers tu sebenarnya. Hantu tu sebenarnya dia diterima dalam masyarakat Melayu. Okay, masyarakat Melayu panggil hantu. So that's why dia kata hantu itu ada. Dia kata macam tu lah. Dan hantu tu sebenarnya penilaian dia adalah daripada syaitan dan jin. Cuma kita orang Malaysia, kita guna terma hantu lah. Begitulah pandangan dia. Mungkin tak sama lah. Kalau ikut Quran, hadis memang kata mana ada hantu kan. Orang Malaysia je yang kata hantu dan sebagainya. Tapi untuk
pandangan Uncle Seekers ni, dia memaham konsep bahawa ikut kefahaman orang Melayu. So bagi AJ, dua-dua tu tidaklah kata salah, dua-dua tu betul, tapi mungkin tak berbeza kefahaman dan sebagainya. Itu saja. Contoh nombor 6 dengan nombor 9. Kalau sudut sisi pandang orang pandang nombor 6 tu, dia cakap nombor 9 kan, nombor 6 kan. Tapi ada kalau orang yang pandang dari sebelah sana, dia kata nombor 6. So benda tu adalah berdasarkan pandangan masing-masing lah. So tak kata salah, tak kata betul. So pandangan AJ macam tu. Tapi orang ramai yang setuju bahawa waktu tu orang sokong Dr. Fadilah Kamsah dan nampak macam Uncle Seekers ni macam tak berguna lah, macam orang biasa-biasa dan sebagainya. Tapi kalau korang check balik dia punya background dan sebagainya, memang dia ada buat buku berkaitan dengan dunia seram dan sebagainya. Memang banyak. Okay, mungkin pengalaman yang dia ada. So kita tak nafikan akan pengalaman dia. Cuma mungkin kita ada setuju benda yang kita setuju dan benda yang tak setuju. Dan Uncle Seekers ni juga, dia banyak cabar akan bomoh temberang. Lepas dia ada cabar orang. Dia kata kalau berani, santau dia. Okay, dia kata kalau berani, hantar santau kepada dia. Kalau betul santau tu memang orang Melayu amalkan, dia suruh hantar. Memang dia ada buat kenyataan-kenyataan macam tu dalam media, di surat khabar dan sebagainya lah. Dan lepas tu kan ada yang menggunakan jurus dan sebagainya yang terpelanting. So dia kata kalau betul-betul benda tu wujud, buat dia terpelanting dia. Dia ada cabar semua maha guru ada. Dan sebab benda tu memang jadi isu lah. So macam orang nak menjatuhkan dia. Dan waktu tu macam, oh dia ni tak percaya akan perkara-perkara gaib dan sebagainya. Orang kritik dia banyak. So sekarang tak tahu Uncle Seekers di mana. Itu antara keawalan paranormal di Malaysia lah. Okay, kemudian yang kedua lah berkaitan dengan video-video konsep. Itu pun dibawa sebenarnya asal dia daripada mungkin saudara Uncle Seekers ni, yang diorang pergi tempat bangunan seram dan sebagainya buat rakaman. So waktu tu yang popular, je ingat lagi video Lando kan. Sekarang ni dia jadi aktivis NGO untuk tampal jalan. Tapi waktu tu dia masih muda lagi. Dan ada video dia yang AJ paling ingat, iaitu yang dia satu tempat tu, waktu tu video tu warna hijau lah, maksudnya green screen je tu. Bukan green screen, maksudnya yang night vision punya warna hijau. So tiba-tiba nampak macam dia punya, dia pakai pacar rantai kot kan. Lepas tu nampak tertarik ke belakang. Tapi mungkin pada pandangan AJ itu adalah satu rancangan yang set up untuk orang ramai lah pada waktu tu. Dan waktu tu bila keluar video-video macam tu, orang dapat sambutan dan sebagainya. So yang seterusnya adalah yang ketiga, yang pada pandangan AJ untuk awal-awal dunia paranormal ni adalah yang AJ ingat, Mr. Zam Extreme. So Mr. Zam Extreme ni bila AJ baca, sebenarnya bila dah lama dah buat akan konten yang macam ni. Cumanya pada waktu AJ student tu, AJ follow dia punya blogspot berkaitan dengan paranormal. Dulu mana ada zaman YouTube orang nak rakam semua. Macam orang awam ni, dia lebih kepada blogspot lah, iaitu ambil gambar di satu tempat kemudian buat penulisan. Dia belum start lagi akan video YouTube dan sebagainya. Video YouTube ni kemudian. Jadi waktu tu Uncle Seekers start pasal dia adalah antara penerbit dan juga yang cadangkan rancangan tu untuk televisyen. So dia ada kemampuan untuk merakam. Tapi bagi orang lain yang dorang buat dunia paranormal ni adalah melalui blogspot, iaitu dia pergi kat kawasan tempat seram, dia ambil gambar, kemudian dia buat tentang blog lah, penceritaan di dalam blog itu asal-asalnya. Kemudian Mr. Zam ni dah lama, dia sampai sekarang masih buat lagi akan video paranormal. Kalau korang cari Mr. Zam Extreme akan keluar. Dan sekarang ni kalau tak salah dia terlibat dengan rancangan seram di TV3 tu, rancangan tengah malam, kalau tak salah 12 tengah malam, detik 12 tengah malam. So ada rakaman berkaitan dengan dia. Sebab beliau ni kira legend lah dalam Malaysia ni berkaitan dengan dunia paranormal. Kemudian barulah keluar akan video-video yang paranormal sekarang lah. So FJ antara yang bukan paranormal, orang anggap macam FJ ni paranormal, tapi FJ lebih kepada jurnalis untuk mengkaji akan sesuatu kisah seram yang FJ memang daripada dulu, daripada kecil minat. That's why FJ akan tahu lah sedikit sebanyak berkaitan dengan sejarah paranormal dekat Malaysia ni. So waktu FJ buat tu pun, awal-awal kewujudan FJ di dalam untuk konten seram ni pun, waktu tu macam contoh sekarang yang paling popular Solo Ambush kan. Solo Ambush pun waktu tu baru start juga. So FJ follow dia sebab FJ rasa macam waktu tu kalau tak salah FJ dia punya subscriber di YouTube baru 2000 lebih macam tu. FJ ada komen lah, cakap memang padu mamat ni kan. Dan waktu tu dia rakam pun guna telefon, video tak berapa cantik. Kelemahan Solo Ambush pada waktu ketika itu, dia rakam guna telefon dan video dia tak berapa cantik. Tapi sekarang Solo Ambush kira number one lah. Kalau orang tak kenal Solo Ambush, kiranya dia bukan peminat kepada dunia paranormal ni lah. Tapi FJ bukan dunia paranormal. Paranormal ni bagi FJ untuk membuktikan kewujudan dia, maka cara konsep yang dibawa adalah dengan membuat
panggilan, provokasi dan sebagainya. So AJ bukan dengan konsep yang macam tu. AJ lebih kepada jurnalis ataupun kajian, di mana kalau ada kisah seram di jalan-jalan seram dan sebagainya, AJ akan pergi untuk merasai sendiri dan mencari logik akan kisah-kisah yang orang ceritakan lah. Tapi Alhamdulillah untuk penampakan masih tiada lagi tentang penampakan. Memang ada beberapa penampakan yang macam bagi hitam dan sebagainya, tapi benda tu memang bagi AJ tak boleh nak claim pasal benda tu bukanlah satu perkara yang jelas. Dia berada di pandangan AJ, tetapi apabila dia dalam video akan terlibat hitam itu dan sebagainya, tidak ada. Itu sebagai contoh. Tapi berkaitan dengan kerasukan di dalam kereta dan sebagainya, itu adalah perkara yang real lah, bukannya buat-buat dan sebagainya. Ada orang tuduh video itu adalah video yang buat-buat, tapi sebenarnya video itu bukan video buat-buat. Jalan basah, maybe lepas hujan lebat. So ni dia punya papan tanda lah. Rasa dah masuk. Ha? Apa dia? Rasa dah masuk. Apa dia? Kenapa tak masuk? Ajak hang siapa? Jangan pegang yang gimana? Okey, kawan sebelah dia dah cakap lain lah. Kau siapa ni? Masuk kanan ni. So kalau korang tanya pengalaman AJ waktu member AJ dirasuk di jalan Tasik Pedu ketika itu dan AJ membacakan ayat Quran. So memang waktu tu kita rasa, sebenarnya orang tak rasa apa yang AJ rasa, tapi pengalaman AJ sebenar waktu AJ bacakan, start baca Al-Fatihah itu sendiri, memang terasa di bahagian belakang, tulang belakang ni seperti direntak. Tapi waktu tu AJ ingat akan AJ belajar secara tak formal lah kan, benda-benda ruqyah dan sebagainya. Dia kata kalau jadi apa-apa happen kat kita jangan stop, kita terus baca supaya benda tu dapat psycho jin tu mengingatkan bahawa kita ni macam tak ada benda lah, kita tak rasa apa-apa. Tapi kalau anda kata ada rasa, kita tahan saja lah. Ada yang je tengok konten seorang ruqyah ni, dia kata dia pernah rasa kaki dia macam kena cubit lah, kena cubit dengan sangat kuat. Waktu tu dia kata dia hampir menjerit disebabkan waktu tu dia tengah ruqyah, dia rasa kaki dia kena cubit dekat bahagian peha, tapi dia tahan, dia diam, dia senyum dan sebagainya. Dan hantu tu macam syaitan tu jadi psycho. Dia ingat yang kawan ni sebenarnya tak ada apa-apa, kesan pun dia antara macam tu lah. So benda-benda yang berlaku tu adalah yang realiti. Dia tak suka bawa konsep yang lakonan ke ataupun benda yang tak betul ke kepada audiens, sebab akibat dia kalau AJ menipu, so kalau jutaan orang tengok, so bayangkan dosa yang kita nak kena tanggung akan kita tipu orang tu dan orang percaya dan sebagainya. So that's why kita fikir panjang untuk long term. Kita ni bukan hidup kat dunia kan, kita akan mati kan. So amalan tu kita tak nak lah berterusan kita tipu orang. So konten-konten yang berkaitan dengan apa yang AJ bawa tu semua memang reality time tu lah. Kalau jadi kena rasuk lah, kalau nampak lah, kalau orang nampak ke tak nampak ke AJ tak tahu. So itu adalah awal-awal kewujudan video paranormal di Malaysia. So untuk konsep akan datang, mungkin FJ tak bawa tentang dunia paranormal ni. FJ akan teruskan dengan video berkaitan dengan react ni, dan juga FJ akan pergi jugalah jalan-jalan seram berdasarkan kemampuan FJ dan kekosongan masa FJ lah. So FJ ada target juga nak pergi jalan dekat Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, belah Pantai Timur dan sebagainya. Tapi FJ kena cari partner lah untuk pergi kat sana. Ada beberapa orang dah bagi tahu daripada tahun lepas lagi, cuma FJ tak ada kesempatan lagi untuk buat, sebab bila nak pergi tu korang kena ada dana yang kuat lah. AJ buat video YouTube ni memang dia ada keuntungan yang dapat daripada YouTube, tapi taklah sebesar mana, tak seperti awal-awal buat kemunculan dulu. Sekarang ni income di YouTube ni sangat-sangat sikit lah berbandingkan dulu, dan banyak bila pendapatan datang daripada YouTube ni AJ akan habiskan untuk konten-konten video jalan seram lah. Seperti kalau AJ pergi outstation, AJ akan sewa hotel dan sebagainya, lepas tu beli kelengkapan kamera ni pun sebenarnya AJ nak beli lagi yang lebih better. So AJ ada faham daripada paranormal di luar, dia kata kalau korang gunakan teknologi yang canggih, contoh kamera yang lebih canggih, maka lagi sukar untuk korang nampak akan penampakan-penampakan yang objek-objek pelik-pelik tu lah. Selalunya kamera yang kabur akan selalu nampak entity lah apalah. Tapi kalau korang guna memang kamera mahal, memang jelas pada waktu malam, insyaAllah korang susah nak nampak benda-benda yang mahal. So AJ nak upgrade lagi AJ punya kamera. Sekarang AJ guna kamera AJ, harga dia 7,000 yang sekarang AJ rakam ni. So AJ nak upgrade kepada Sony lah kalau ada kemampuan. So memang kalau kata keuntungan daripada YouTube tu, memang sebenarnya tidak ada lah, sebab AJ akan habiskan semula kepada YouTube. So pendapatan AJ datang pada apa yang FJ kerja lah pada ketika ini. So
itu sajalah akan konsep santai pada malam ini. Santai-santai saja. Jadi kalau korang ada cadangan ataupun idea ataupun komen yang berkaitan dengan dunia paranormal di Malaysia yang mungkin FJ terlepas pandang, tapi yang FJ tahu 3 itulah, iaitu Uncle Seekers, Bro Lando pada ketika itu masih muda, dia buat konsep pergi buat video seram dan sebagainya, dan juga yang terakhir sekali adalah Mr. Zam Extreme yang bagi FJ adalah legend di Malaysia ni. Tapi sekarang kalau tanya yang popular adalah memang FJ Salute, antaranya Solo Ambush, lepas tu PNU, lepas tu Faizal Rozi antaranya, lepas tu Black Adam, baru juga kalau tak silap FJ. Lepas tu banyaklah Jack in anak solo dan sebagainya. FJ tak boleh nak sebut sini, banyak yang bagi FJ video-video dorang lebih kepada kejujuran lah untuk buat satu konten yang berkualiti kepada korang. So itu saja berkaitan dengan video pada malam ni. Kalau korang ada pendapat boleh beritahu kat bawah, dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.